Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Ramadhani binti Aladin, tingkatan 3 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Laju Lumu. Saya merupakan pelajar biasa di sekolah itu. Namun, saya ada mempunyai hobi yang tersendiri, iaitu membaca. Saya minat membaca sejak umur saya 11 tahun kerana pada waktu itu saya kerap pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku dan membaca. Dari situlah saya mula minat dalam membaca buku ini. Pada masa yang sama juga, membaca ini dapat mengubah diri kita dalam penggunaan bahasa yang salah menjadi penggunaan bahasa yang betul. Kerana ejaan-ejaan ataupun perkataan di dalam buku semuanya kebanyakan yang betul. Banyak lagi faedah ataupun kebaikan apabila kita membaca ini. Jadi, marilah kita bersama-sama menanamkan sikap rajin membaca dalam diri. Banyak juga buku yang telah saya baca, tetapi hari ini saya akan memperlihatkan beberapa buah buku sahaja. Antara buku-buku yang telah saya baca ialah Gila Kau, penulisnya ialah D. Adila. Isteriku, Cik Jambu Batu, penulisnya ialah Khaira Khairisa. Dia Tetap Sempurna, penulisnya ialah Angel. Dan buku ini buku bahasa Inggeris, iaitu And the Mountain Insured, penulisnya ialah Khalid Husaini. Little Woman, penulisnya ialah Lucy Corvina. The Mayor of Tatsbridge, penulisnya ialah Thomas Arty. Dan juga buku-buku bahasa Melayu juga, Tawanan Komander, penulisnya ialah Huzaini Yahya. Poetry for Fraser, penulisnya ialah Zelda dan Hella. And Dear Secret Admireku, penulisnya ialah Hijratul Akisha. Influenza Cinta, penulisnya ialah Lewis Delisha. Tolong Jadi Pengantin Saya, penulisnya ialah Khaira Khairisa. Bintang Hati, penulisnya ialah Nur Azhar. Itu sahaja yang buku saya akan terangkan pada hari ini. Baiklah, tajuk yang saya ingin cadangkan ini ialah Dear Secret Admireku. Buku ini menarik untuk dibaca kerana saya berpendapat bahawa di dalam buku ini terdapat banyak pengajaran yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Penulis ini ialah Hijratul Akisha. Beliau merupakan seorang penulis yang berkarya. Beliau juga telah banyak membuat koleksi-koleksi yang telah dihasilkan oleh beliau. Bukan itu sahaja, penerbitnya juga iaitu Kaki Novel. Dia telah menerbitkan berbagai jenis buku iaitu Dear Secret Admireku yang ini, Cinta Tahap Dewa, Cinta Seindah Madah, Sesuci Kasih Seorang Isteri, Gila Kau yang ini buku dia. Ini juga terbitan kepada Kaki Novel dan banyak lagi yang diterbitkan oleh Kaki Novel ini. Buku ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Amy. Kisah hidupnya begitu sedih kerana dilayan buruk oleh ibu tirinya, iaitu Mak Jah. Tetapi Amy tidak tahu dirinya itu ialah anak tiri kepada Mak Jah. Walaupun begitu, dia amat disayangi oleh kakak tirinya, iaitu Nadia, anak kepada Mak Jah. Tetapi apakan daya, kakaknya itu tidak boleh menyelamatkannya sewaktu Amy dimarahi atau dipukuli oleh Mak Jah. Amy di rumah itu seperti orang gaji yang disuruh buat itu, disuruh buat ini. Namun kakaknya hanya duduk dan melihat saja adiknya membuat kerja. Kakaknya itu memang rasa kesian apabila melihat Amy, tapi mahu buat bagaimana, sudah itu yang diperintahkan oleh Mak Jah. Jika tidak diikuti, Amy pula yang dimarahinya kerana
menganggap dia yang menyuruh kakaknya melakukan kerja. Begitulah perjalanan hidup Amy. Amy juga perlu membuat nasi lemak dan menghantar kepada warung bagi pendapatan keluarganya. Dan pada waktu inilah muncul seorang jejaka yang bernama Ai. Beliau seorang CEO syarikat yang merupakan perwatakan yang menarik dan mempunyai wajah yang tampan. Tetapi ada satu kekurangan, iaitu beliau seorang yang buta. Namun demikian, beliau juga selalu pergi ke warung yang ditemani oleh sepupunya untuk makan nasi lemak yang dibuat oleh Amy. Pada masa yang sama juga, dia telah jatuh cinta kepada nasi lemak itu dan dia pun bertanya kepada penjual warung, siapakah yang membuat nasi lemak ini? Lalu penjual warung itu berkata, gadis di kampung ini juga yang bernama Amy. Dari situlah dia mula menyukainya dan berkenalanlah mereka. Lalu begitu, Ai ini membawa Amy untuk bekerja di syarikatnya. Telah lama kemudian, Ai telah mengoperate mata dan dia boleh melihat semula. Dari situlah dia mula makin mencintai dan makin menyayangi Amy kerana Amy seorang yang sangat cantik. Setelah beliau dan juga Amy telah berjaya, dia telah balik ke kampung untuk berjumpa dengan Mak Jah dan juga Nadia. Sewaktu perjalanan pulang ke kampung, mereka berdua telah aksiden dan Ai kehilangan ingatan. Nasib baik Amy tidak mempunyai kecelakaan yang teruk, hanya kepala yang berdarah sahaja. Setelah Amy pulang ke rumah, tetapi Ai di hospital kerana masih dengan rawatan. Dia mendapat tahu bahawa tunang kakaknya iaitu Nadia telah pun meninggal dunia. Lalu Mak Jah menyuruh Amy bahawa jika Ai telah sedar nanti, suruh Nadia yang mengaku sebagai Amy agar Nadia tidak sedih lagi. Nadia pun mengikuti turutan mak dia. Kesian Amy. Amy pun merasa sedih tetapi tidak boleh membuat apa-apa kerana diugutnya untuk keluar daripada rumah itu. Kesian sungguh si Amy. Lama kelamaan, Ai pun sudah mendapat tahu bahawa Nadia itu bukannya Amy. Bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melumpat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Okey, dari situlah Mak Jah mula insaf kerana telah dimarahi oleh Ai dan diberi nasihat oleh Ai. Dari situlah mereka juga telah berbaik. Dan Mak Jah menceritakan juga kenapa Mak Jah tidak suka pada Amy. Rupa-rupanya Mak Jah ini tidak boleh terima kerana ibu kepada Amy iaitu bini kepada ayahnya. Ayahnya telah mati. Sebabkan itu Mak Jah menganggap ibunya itu pembawa malang dan dia terpaksa menjaga Amy. Amy ni pula rupa dan wajahnya sama seperti ibunya. Sebab itulah Mak Jah sungguh benci terhadap Amy. Sekian sahaja ceritanya dan mereka sudah berbaik semula. Antara pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah kita hendaklah saling berkasih sayang untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara keluarga. Hal ini demikian kerana jika dikaitkan dengan isu semasa pada masa kini, kasih sayang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Kerana jika tiada kasih sayang antara keluarga, akan terjadilah kes-kes yang tidak diingini seperti perlakuan seks. Kerana pergaulan bebas tanpa batasan yang tidak diendahkan oleh keluarga, maka marilah kita bersama-sama wujudkan perasaan atau rasa kasih sayang dalam diri agar hidup lebih sempurna dan harmoni. Sekian, terima kasih.